Ultra Street Fighter 2 Ryu dari Storm Collectibles. Satu action figure yang cukup hebat dan saya rate figure ni 8/10. Kenapa 8/10? Jom kita check. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang sedang menonton. Hari ini kita akan review hero nombor 1 dalam Street Fighter, iaitu Ryu dalam form action figure keluaran daripada Storm Collectibles. Sebelum kita mulakan, kita tengok packaging dia terlebih dahulu. Ryu didatangkan dalam kotak yang seperti kat depan ni, serdahannya besar, warna biru, ada transparent window, ada gambar dia Ryu kat tepi ni. Ada Ultra Street Fighter 2 The Final Challenges, dia punya tajuk dekat tengah-tengah. Ada nama karakter Ryu, supervised by Kiki dan juga daripada Storm Collectibles untuk 17 tahun ke atas. Okey, siapa Kiki ni? Kenapa nama dia ada kat sini? Kiki ni adalah designer daripada Capcom untuk permainan video Street Fighter 5. Dan untuk Storm Collectibles punya produk ni, dia adalah supervisor untuk produk-produk Street Fighter. So Storm ambil orang daripada Capcom sendiri untuk jadi supervisor untuk dia orang punya produk. Okey, dekat atas ni ada Street Fighter 2 lagi dengan Capcom. Dekat bawah pula ada lagi Street Fighter 2. Ada warning warna merah untuk 17 tahun ke atas. Dan ada lagi warning tidak untuk 3 tahun ke bawah. Ada part-part kecil. Okey, dekat tepi kotak ada nama dia, gambar dia dan Ultra Street Fighter 2 lagi. Sebelah lagi pun sama. Dekat belakang kotak pula ada gambar-gambar produk dia. Tengah buat pose seperti buat Hadouken, buat Shoryuken, lain-lain pose, dan juga ada sedikit bio dia dalam bahasa Jepun untuk kita baca. Okey, sekian untuk kotak. Berbalik pada main event Ryu. Sedikit background tentang Ryu ataupun cerita dia. Dia adalah seorang pemuda daripada Jepun. Dia adalah pengamal seni bela diri disiplin karate. Dia juga seorang pemuda yang cuba digambarkan seorang yang jujur, hero dan juga kuat. Okey, kita boleh tengok daripada penampilan dia. Dia pakai baju warna putih, baju karate, dan juga warna tema dia putih dan merah, bendera Jepun. Okey, dia punya trademark untuk karakter ni, biasanya dia akan pakai kain ikat kepala ni berwarna merah. Kemudian dia pakai baju karate berwarna putih lusuh. Ada cari-cari dekat tepi bahu ni. Kemudian dia pakai black belt, tali pinggang hitam. Dia pakai glove, sarung tangan tinju klasik ni. Kemudian dia tak pakai kasut atau slipper, dia hanya berkaki ayam. Okey, itu sedikit tentang Ryu. Kita tengok detail dia. Untuk detail, kita akan tengok dulu pada bahagian kepala dia. Mana kita akan fokus dekat kepala dia. Okey, so kita boleh tengok dia punya muka dia, bermuka seorang yang serius. Ada lagi kepala yang aksesori kepala yang lain dia bagi, tapi basically dia seorang yang serius. Saya tengok detail pada rambut dia, mole yang ada pada rambut dia. Sangat cantik detail dia. Kalau tengok depan mata lagi cantik daripada tengok dalam kamera. Okey, tak boleh fokus. Okey dah. Okey, kemudian kita tengok dia punya kain ikat kepala ni, headband ni warna merah. Okey, itu biasa je, tak ada apa. Nampak plain je. Cuma rambut dia pun ada style juga, belah tengah, pakai tangan. Okey, kemudian kita tengok dia punya detail mata dia. Mata dia memang sangat cantik. Dia ada refleksi pada cahaya pada anak mata dia tu. Okey, kemudian kita pergi dekat badan dia. Kita tengok dia punya muscle. Dekat tangan dia memang terbaik, muscle job daripada Storm. Ada otot-otot dan urat yang nampak realistik. Okey, kemudian glove dia. Glove dia tidak beri kita plain yang warna coklat, tapi dia bagi yang ada sedikit kotor-kotor untuk nampak lebih realistik. Okey, kemudian tengok dada dia, otot-otot kat dada dia. Ini memang terbaik, dia punya pen job pun terbaik.
Okey, kemudian kita tengok baju dia. Okey, baju dia ni kalau kita boleh nampak dalam kamera ni, sebenarnya dia ada shading sikit-sikit. So kita boleh tengok dia punya kedut-kedut tu walaupun tak ada tindak balas dengan cahaya. So ada side line dekat situ, detail dia. Okey, kemudian tali pinggang hitam je ni ada tekstur petak-petak, dan ada sedikit kotor-kotor warna putih tu bukan kotor, tu memang dia punya cat memang sengaja dia macam tu, dia untuk tak nampak plain. Kemudian dekat sini ada tulisan, saya tak tahu apa maksud dia. Kalau siapa yang tahu boleh bagi tahu dekat komen. Okey, kemudian kita boleh tengok dia punya peha dia, ada seluar dia kedut-kedut dekat peha ni, ada side line dekat seluar dia ni sampai bawah. Kemudian ada lutut dia ada mole. Okey, kemudian dekat kaki dia, okey, nampak detail di situ, ada urat-urat, ada nampak kuku lagi. Okey, kemudian tapak kaki dia. Okey, ada mole juga di situ. Okey, untuk belakang dia pun sama. Seterusnya untuk artikulasi, kita akan tunjukkan dengan menanggalkan dia punya baju gini supaya kita boleh nampak dia punya point artikulasi dekat body dengan lebih jelas. Kita mulakan dengan bahagian kepala, boleh pusing 360, boleh ke sisi macam ni, kemudian boleh ke belakang, ke bawah dulu macam ni, kemudian ke belakang sejauh ni. Okey, kemudian kita pergi dekat tangan dia, ada satu butterfly joint dalam ni, so shoulder dia boleh bergerak seperti ni, ke depan dan ke belakang. Okey, kemudian dia ada satu ball joint juga, kita boleh rotate dia. Okey, boleh angkat dia punya shoulder ni setinggi ni. Kemudian bicep dia boleh rotate 360. Dia punya elbow double jointed, dan tangan dia boleh rotate, serta boleh main ke atas dan ke bawah sikit. Okey, kemudian dia punya body ada satu ball joint di sini, di mana boleh rotate, kita boleh rotate body tu. Kita boleh sengatkan macam ni, juga macam ni. Kemudian kita boleh ke belakangkan dia sejauh ni, ke depan dia serendah ni. Okey, kemudian dekat pinggang dia ada ball joint juga, kita boleh rotate 360. Kita boleh ke sisi macam ni, ke depan dan ke belakang. Okey, itu untuk upper body. Untuk lower body, kita dekat kaki ni ada satu joint yang boleh kita stretch dia macam ni maksimum, sebab dia terlimited dengan dia punya rubber part ni. Kemudian ke depan sedepan ni 90 darjah, ke belakang pun sama 90 darjah, limited sebab ada part. Kemudian dekat pangkal ni ada joint yang boleh kita rotate sikit. Okey, kemudian dekat lutut kita boleh ada double jointed tapi tak sampai 90 sebab dia punya part sangkut agak besar. Dekat seluar dengan kaki ni kita boleh rotate. Okey, dekat ankle kita boleh ke bawah, ke atas. Kemudian hujung kaki ni kita boleh angkat dia. Kemudian satu lagi dia punya pad kat dalam ni, kita boleh rotate dia macam ni. Okey, untuk aksesori kita akan dapat 3 kepala ekstra, 3 pasang tangan ekstra, 3 kain ikat kepala yang merah ni ekstra, 1 backdrop, 1 efek fireball holocan, dan juga 1 stand base untuk efek fireball ni. Okey, kemudian dia bagi kita 1 manual untuk kita tengok cara-cara nak memasang aksesori tadi. Okey, aksesori yang pertama kita tengok kepala dia dulu. Kepala yang pertama dia bagi kita muka ekspresi muka yang Ryu tengah geram.
mulutnya terbuka dan giginya terkacip rapat. Okey, yang kedua, di mana ekspresi mukanya seolah-olah sedang menjerit, mulutnya terbuka luas. Okey, dan yang ketiga, dia bagi kita muka Ryu lepas kena belasah. Matanya lebam, dahinya berdarah di tepi tu, kemudian satu terbuka matanya, satu tertutup. Okey. Kemudian untuk tangan, dia bagi kita tangan yang pertama, jarinya terbuka dan lurus. Okey. Kemudian yang kedua, jarinya melengkung sedikit seolah-olah nak grab sesuatu. Okey. Dan yang ketiga, dia bagi kita tangan yang seolah-olah tangan yang sedang mencakar. Jarinya melengkung rapat. Okey. Bergantung kepada kita nak letak tangan yang mana, bergantung kepada pose yang kita nak buat. Okey, kemudian dia bagi kita 3 kain headband yang kat belakang kepala tu. Okey, saya assume setiap satu ni sebab dia bagi 3 kepala ekstra, so dia bagi 3 item ni. Okey, kemudian dia bagi kita satu backdrop gambar stage view. Okey, di mana printingnya tak begitu sharp, pecah-pecah. Saya tak tahu ini sengaja atau tidak, tapi boleh pakai kalau nak pakai, cantik juga. Kemudian dekat belakang dia ada gambar background special move KO. Okey. Kemudian dia bagi kita satu lagi efek untuk Hadouken. Dia bagi kita satu fireball yang cukup cantik bagi saya, warna biru, transparent, agak kenyang dan rasa berkualiti ya, dan stand base untuk kita pasang fireball ni, di mana satu pad dekat atas ni kita boleh pasang, cari dia punya slot. Okey, dah jumpa, kita boleh pasang. Okey, so kita boleh display Ryu dengan pose Hadouken seperti ini, cukup menarik untuk kita display. Hadouken! Untuk saiz dan perbandingan, kita mulakan dengan kita ukur berapakah ketinggian figura ini. Ia menunjukkan 7 inci ataupun 17.8 cm. Okey, kemudian kita buat perbandingan. Kita mulakan dengan Storm Collectibles Street Fighter 5 Ryu dan juga SHF Street Fighter 5 Ryu. Okey, kita boleh tengok di sini perbezaan dari segi design, evolusi design daripada Street Fighter 2 90-an kepada Street Fighter 5 2015. Design yang lama agak plain dan straightforward, yang baru lebih rangi. Tapi tak ada masalah, saya suka semuanya sebab saya adalah peminat Street Fighter. Kemudian kita bawa Storm Collectibles Street Fighter 2 Ken, dia punya kawan baik. Dan juga musuh ketatnya, musuh ketat Ryu, siapa lagi kalau bukan Sagat. Okey, ketinggian mereka seperti di dalam game adalah begitu sekata, di mana Ryu dan Ken sepatutnya sama tinggi dan Sagat adalah jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Okey, kemudian kita bawa lagi daripada Street Fighter 5 Storm Collectibles Chun-Li. Okey, dan juga Akuma. Serta kita bawa yang lebih besar sikit, iaitu Zangief. Okey, seperti tadi juga, ketinggian mereka seperti di dalam games adalah begitu harmoni dan sesuai untuk kita buat mereka display bersama-sama. Kemudian kita ada Storm Street Fighter, Storm Collectibles King of Fighters Kyo Kusanagi, dan juga Samurai Showdown Haomaru. Okey, kita boleh tengok ketinggian mereka adalah agak sekata. Adakah ini ketinggian standard untuk hero? Okey, tak apa. Kemudian kita bawa masuk lagi daripada SHF Street Fighter, iaitu M. Bison dan juga Vega. Ya. Okey, kita tengok situ ketinggian mereka tidak ngam, di mana
Vega sepatutnya lebih tinggi daripada Ryu, dan Ryu sama juga lebih rendah daripada Vega dan M. Bison. Kemudian kita bawa masuk kalau ada kolektor yang sedang menonton memiliki figure Naruto, kita boleh dapat idea di manakah ketinggian figure Ryu ini compare dengan Naruto. Okey, dan juga SHF Mark 50 Iron Man. Dan kita bawa masuk yang lebih besar sikit, iaitu McFarlane Hellbat. Okey, kita boleh tengok ketinggian mereka di situ. Okey, tak ada lagi, kita tak sudah lagi. Kita raikan kalau ada kolektor Gundam yang sedang menonton, kita letak satu MG Star Beat Strike. Dan juga kalau ada kolektor Transformers, kita letak satu figure Masterpiece MP33 Inferno. Okey, kita boleh tengok ketinggian mereka. Kemudian kita ada lagi daripada ZD Toys Captain Rogers. Dan juga Mark 85 Iron Man. Okey, kita tengok di situ ketinggian mereka adalah sekata, tapi dia punya estetik berbeza. Ini daripada video games dan ini daripada movie. Okey, kita letak satu lagi iaitu daripada SHF Kamen Rider Zero One. Okey, dan juga Masterpiece Movie Transformers Bumblebee. Okey, kita boleh tengok di situ. Kesimpulan untuk figure ni dari segi material dan juga build quality-nya adalah antara yang terbaik. Saya bagi 9/10. Bila berada kat tangan kita, kita dapat tahu ia adalah satu produk yang premium. Untuk design, appearance dan juga estetiknya, saya bagi 9/10. Ia seolah-olah kita ambil daripada skrin dalam games tu, keluarkan dan letak kat depan ni menjadi action figure. Kemudian dari segi proportion badan, penampilan dia untuk kita buat display dah cukup bagus, daripada hujung rambut ke hujung kaki. Cuma kadang-kadang setengah sudut kita akan nampak baju dia agak besar sikit. So saya bagi dia 8/10 untuk proportion. Dari segi playability dan juga artikulasi pula saya bagi 7/10, kerana join dalam badan ni dekat bahu dengan dalam badan ni agak ketat sebenarnya dan berbunyi squeaky. Dan juga untuk kita gerakkan poin artikulasi dalam badan ni agak susah sikit sebab dia ada part baju ni yang melindungi pemandangan mata kita. So ambil kira semua tu, saya bagi skor untuk figure ni 8/10 overall. Masih lagi dalam kategori satu action figure yang mantap dan hebat untuk dimiliki pada saya. Figure ni dikeluarkan pada tahun lepas 2019, dan pada dikeluarkan masa itu harga dia sekitar 350 sahaja. Tapi sekarang dah semakin susah untuk kita dapati dalam pasaran, dan harga dia juga kalau ada dah makin naik 400 ke atas. So saya tetap highly recommended figure ni kepada peminat action figure dan Street Fighter khususnya, kerana ini adalah review daripada Street Fighter 2 yang terbaik dalam pasaran untuk masa ini dalam bentuk action figure. So itu sajalah review daripada saya kali ini. Review ini adalah pandangan peribadi saya semata-mata, tidak mewakili mana-mana pihak yang lain. Okey, sehingga berjumpa lagi dalam review yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.